Okey. Okey, jadi untuk aktiviti kita yang seterusnya, kita tengok bagaimana kita nak memasukkan item daripada urus niaga kita tadi ke dalam persamaan perakaunan. Jadi hari ini kita akan buat persamaan perakaunan yang asas, iaitu aset sama juga dengan equity pemilik campur liability. Okey, aset sama juga dengan equity pemilik tambah dengan liability. Okey, jadi borang ni akan diberi kepada pelajar. Jadi pelajar tak perlu risaulah, kita akan bagi borang yang lengkap kepada pelajar. Pelajar cuma isi saja maklumat di dalam kotak ya. Jadi ikut kategori item yang terlibat lah, mengikut urus niaga. Jadi cikgu pergi kepada urus niaga yang kita dah bincang yang pertama tadi. Yang pertama dia beritahu Cik Jem memasukkan wang sebanyak RM50,000 ke dalam akaun bank perniagaan. Jadi kita dah tahu tadi akaun bank perniagaan kita akan bertambah. Jadi masukkan dalam akaun bank perniagaan, tulis perkataan tambah tu. Mesti letak di depan tu. Ada tambah sebanyak RM50,000. Okey, tambah RM50,000 dalam akaun bank kita. Okey, seterusnya dia juga memasukkan van. Van adalah kenderaan. Okey, jadi dia memasukkan van sebanyak RM10,000. Betul, masuk maksudnya tambah RM10,000. Okey, dan dia juga memasukkan perabot nilai RM5,000. Jadi awak masuk perabot dengan nilai RM5,000. Jadi pada satu habis bulan, Cik Jem memasukkan dalam akaun bank RM50,000, dalam kenderaan dia memasukkan kenderaan RM10,000 dan dia memasukkan perabot sebanyak RM5,000 ke dalam perniagaan. Jadi kalau pemilik memasukkan ke dalam perniagaan, ini kita panggil sebagai modal. Jadi modal akan menambahkan equity pemilik. Jadi awak pergi ke equity pemilik, jadi kita letak tambah. Jadi berapa kita nak tambah kepada equity pemilik, awak jumlahkan keseluruhan yang dimasukkan ke dalam perniagaan. Jadi RM50,000 tambah RM10,000, kita ada RM60,000. Jadi tambah RM5,000, jadi kita ada sebanyak RM65,000. Jadi ini kita panggil sebagai persamaan perakaunan. Aset sama juga dengan equity campur liability. Liability tak ada nilai, kosong. Jadi di sini bila awak totalkan, awak akan dapat RM65,000. Jadi sama juga dengan equity sebanyak RM65,000. Jadi secara tak langsung persamaan perakaunan kita sudah imbang. Ya, jadi kita dah mematuhi ya dia punya syarat ya di bawah persamaan perakaunan. Okey, kita tengok yang kedua. Cik Jem membeli inventory. Bila sebut membeli inventory, awak tengok inventory pada 3 hari bulan, inventory akan bertambah sebab kita beli ya. Jadi inventory akan bertambah sebanyak RM8,000. Okey, jadi bila kita beli inventory, kita tak bayar lagi. Jadi belum bayar, maksudnya akaun belum bayar, kita juga akan bertambah sebanyak RM8,000. Jadi nampak tak persamaan perakaunan kita sudah imbang. Aset sama juga dengan equity adalah kosong, liability-nya adalah RM8,000. Jadi RM8,000, di sini pun RM8,000. Okey, jadi persamaan perakaunan kita sudah betul. Okey, jadi kita tengok pada 5 hari bulan. Okay, jadi pada 5 hari bulan, membeli komputer bernilai RM4,000 dan dibayar dengan cek. Jadi bila kita beli komputer, jadi alatan pejabat kita akan bertambah. Jadi awak tengok pada 5 hari bulan, pergi dekat alatan pejabat, awak tambah sebanyak RM4,000. Okey, jadi alatan pejabat kita akan bertambah sebanyak RM4,000. Kita bayar dengan cek. Jadi bila kita bayar dengan cek, akaun bank saya akan tolak RM4,000. Jadi akaun bank saya, nampak tak tolak? Jadi di sebelah aset, nampak tak? Di sebelah aset saya ada tolak RM4,000,
ada tambah 4,000. Jadi bila ada tolak, ada tambah kosong. Jadi di sebelah liability saya pun kosong. Jadi dah tak ada nilai. Jadi untuk urus niaga 5, aset kosong, liability dengan equity pemilik juga kosong. Jadi persamaan perakaunan kita juga dah imbang untuk 5 hari bulan. Seterusnya, saya pergi kepada 10 hari bulan. Jadi pada 10 hari bulan, saya membayar separuh daripada hutang kepada ABC Enterprise dan dibayar dengan cek. Jadi maksudnya saya bayar ABB saya. Bila saya bayar ABB saya akan berkurang. Saya bayar separuh. Jadi bila bayar separuh, saya tolak daripada hutang saya dengan dia sebanyak RM4,000. Dan bila kita bayar dengan akaun bank kita juga akan tolak sebanyak RM4,000. Nampak tak di sini? Tolak RM4,000. Dalam liability saya pun tolak RM4,000. Tolak RM4,000 bersamaan dengan tolak RM4,000 juga. Jadi ini kita panggil sebagai persamaan perakaunan. Aset mesti sama dengan equity pemilik campur liability. Kita tengok seterusnya pada kita pergi seterusnya pada 15 hari bulan. Jadi pada 15 hari bulan, saya membuat pinjaman bank sebanyak RM10,000 dan wang itu saya masukkan ke dalam akaun bank perniagaan. Jadi bila saya buat pinjaman saya akan bertambah. Jadi saya tambah dekat pinjaman sebanyak RM10,000. Jadi hutang saya dengan pihak bank akan bertambah sebanyak RM10,000. Dan seterusnya, saya tengok duit saya dalam akaun bank juga akan bertambah sebanyak RM10,000. Jadi persamaan perakaunan saya di sini dah imbang lah Tengok persamaan perakaunan saya di sini dah imbang lah. Dalam akaun bank saya campur RM10,000, dalam akaun pinjaman tambah RM10,000. Jadi aset sama juga dengan equity kosong. Liability tambah RM10,000. Jadi sini tambah RM10,000, sini pun tambah RM10,000. Jadi persamaan perakaunan saya sudah imbang. Jadi saya pergi kepada yang seterusnya. Jadi yang seterusnya, saya menjual perabot bernilai RM500 dan menerima cek. Jadi bila saya jual perabot, tadi kita ada perabot kat atas ni tadi. Bila saya jual, jadi dalam perabot saya kena tolak. Jadi saya tolak perabot RM500. Bila saya jual, saya dapat duit. Jadi tambah RM500. Jadi tambah RM500, tolak RM500, kosong. Nampak? Di sebelah sini pun tak ada nilai, kosong juga. 22 hari bulan, saya menjual separuh daripada inventory saya. Jadi bila saya jual inventory, inventory. Jual inventory, jadi inventory saya akan berkurang. Jadi saya tolak inventory, tolak separuh. Jadi bila saya tolak separuh, RM4,000. Inventory saya yang penuh RM8,000. Saya jual separuh. Jadi separuh RM4,000. Jual kepada siapa? Sebab saya jual secara kredit, jadi saya jual kepada akaun belum terima. Jadi akaun belum terima saya akan masuk, saya jual kepada dia dengan nilai RM5,000. Nampak tak? Saya keluarkan daripada inventory saya RM4,000. Saya jual kepada akaun belum terima saya, maksudnya saya jual secara kredit kepada akaun belum terima saya sebanyak RM5,000. Jadi nampak ada perbezaan sebanyak RM1,000. Jadi RM1,000 ini adalah merupakan hasil. Jadi hasil ini saya akan tambah dekat equity pemilik sebanyak RM1,000. Nampak tak? Di sini campur RM1,000,
di sini pun campur 1,000. Okey. And then kita pergi kepada yang terakhir. Yang terakhir, pemilik mengambil inventory 200 untuk kegunaan keluarga. Jadi saya tolak lagi daripada inventory saya sebanyak RM200, ya, sebab pemilik ambil, ya. Jadi bila dia ambil, jadi ini kita panggil sebagai ambilan. Jadi ambilan akan mengurangkan equity pemilik. Jadi kita terus tolak equity pemilik sebanyak 200. Jadi di sini tolak 200. Di sebelah equity pemilik dan liability juga kita akan tolak sebanyak RM200. Okey, seterusnya pelajar akan buat pengiraan lah. Jadi awak akan kira ke bawah. Kita akan totalkan sampai ke bawah pada 31 hari bulan Januari. Ya, jadi pada 31 hari bulan Januari kita akan mula totalkan, ya, kita punya nilai apa yang ada dalam baki yang terakhir yang ada dalam akaun bank saya. Okey, jadi yang pertama kita ada 50,000 yang kita masukkan tadi. Jadi 50,000 saya tolak 4,000, saya ada 46,000. Jadi 46,000 tolak 4,000, saya ada 42,000. Jadi 42,000 saya tambah 10,000, saya ada 52,000. Jadi 52,000 saya tambah 500, jadi saya ada tambah, letak perkataan tambah, ya, tambah 52,500. Okey. Next saya pergi kepada inventory saya. Inventory tolak 4,000, saya tinggal 4,000. 4,000 tolak 200, jadi tambah 3800. Okey. Jadi kalau awak tolak tu dapat negatif, awak tulis tolak di sini di depan ni, ya. Jadi bila awak tengok nilai positif awak adalah lebih besar, jadi jawapan dia positif lah kat bawah ni. Okey, akaun belum terima, tak ada apa-apa, turunkan saja 5,000. Okey, next kenderaan pun tak ada apa-apa kan, jadi awak turunkan, jadi 10,000. Okey, perabot kita dah jual kan, jadi masih ada lagi 4,500. Okey, dan last kali kita ada alat pejabat sebanyak 4,000. Okey, jadi ini adalah bahagian aset saya. Seterusnya di bawah liability, di bawah equity pemilik saya, jadi saya ada 65,000 campur 1,000. Jadi saya ada 66,000. 66,000 tolak 200, jadi saya ada tambah 65,800. Okey, 65,800. Alright, next pinjaman tak ada apa-apa, saya turunkan 10,000. Okey, akaun belum bayar, saya dah bayar kan 4,000, jadi hutang saya dengan dia tinggal lagi RM4,000 sahaja. Dan last kali apa yang pelajar kena buat adalah kita nak imbangkan. Ya, jadi kita nak imbangkan nilai aset dan juga kita punya nilai liability. Jadi saya nak pelajar guna kalkulator dan pelajar tolong imbangkan untuk cikgu. Cikgu tak ada kalkulator kat sini. Jadi nak pelajar tolong imbangkan kepada cikgu. 52,000 tambah 3,800 tambah 5,000 tambah 10,000 tambah 4,500 tambah 4,000. Okey, awak letak nilai dia kat sini. Okey, seterusnya 65,800 tambah 10,000 tambah 4,000, letak nilai ni kat bawah dan nilai dia mesti sama. Okey, nilai dia mesti sama. Jadi ini dia persamaan perakaunan. Jadi cikgu nak awak semua cuba soalan yang ada dalam model 1. Jadi yang model 1, soalan model 1 yang cikgu bagi hari itu, pelajar cuba buat dulu, tengok macam mana. Boleh tak kita menjawab, ya, soalan berdasarkan urus niaga
dan yang penting kita boleh tahu ya dari segi penambahan dan juga pengurangan supaya kita boleh buat persamaan perakaunan yang tepat. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar dan sila buat latihan dan cikgu akan bagi juga latihan tambahan kepada awak sebagai pengukuhan. Okey.